والقدر وبالأسباب. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا فتحا وارزقنا فهم الذين في اعتقادنا المستقيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله قال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا بما آمنا. Tuhan-Tuhan menghormati Allah SWT. Sekali lagi kita bicara manusia dan manusia. Tajuk perbincangan kita pada malam ini ialah sifat amanah. Seperti sikap amanah. Amanah usaha nasional, macam-macam amanah. Di amanah yang mana satu yang mesti tidak ada sifat amanah. Amanah adalah salah satu dari sifat mulia, sifat para nabi-nabi, sifat para rasul. Jadi amanah tertulis amanah. Dalam menghadapi persoalan hidup sehari-hari demi untuk mencapai matlamat, kebahagiaan, mencapai cita-cita mulia, cita-cita aman bagi dunia dan akhirat yang diancamkan oleh setiap orang-orang yang beriman. Suatu masyarakat itu tidak akan dapat dibina dengan kekokohan, melainkan hanya di atas asas-asas yang hukum, asas yang ditetapkan oleh Allah. Antaranya ialah asas amanah. Allah telah mengamanahkan bumi ini pada manusia, supaya manusia menunaikan tanggungjawab sebagai khalifah Allah, mentadbir urus dunia dengan agama Allah. Ini amanah yang dikul oleh manusia yang sama ada dan juga keturunan yang pada kiamat. Dengan jelas kita dapat menyaksikan perbezaan antara dua jenis manusia, dua golongan manusia. Yang pertama, negara yang dipimpin golongan yang amanah atau pentanami, dan yang kedua, negara atau masyarakat yang dipimpin golongan yang khianat atau al-khafi. Jadi dalam masyarakat manusia di tuan-tuan ada dua golongan saja. Yang pertama, manusia yang bersifat amanah. Dua negaranya dan rakyatnya mempunyai sifat amanah, sifat tanggungjawab kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam, kepada orang-orang yang berhubungan. Golongan yang manusia kedua ialah golongan al-qaim, golongan yang mengkhianati Allah, yang mendapatkan Allah SWT. Baik ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sebagai orang Islam, kita melihat dua perkara. Apakah kita dipimpin golongan yang amanah, yang bertanggungjawab untuk menegak agama Allah, atau golongan yang khianat, yang menderhati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang amanah akan jadi tempat kepercayaan dan penghormatan orang ramai. Tengok nabi-nabi
Nabi ada sifat amanah. Namanya disebut dalam Quran disebut. Kita ada. Semua Nabi-Nabi menjadi sebutan. Ya, sampai khasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau anda tengok, ya, anda ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad dikumandang. Sebab ya, oleh kerana Rasulullah ada sifat amanah, menjadi tempat jalan yang memandan orang-orang hormat kepada itu juga ulama-ulama Persia. Ya, mana-mana ulama yang sifat amanah dia akan jadi tempat kepercayaan dan hormatan orang. Sebaliknya orang yang berkhianat, al-khafi berkhianat, menjadi perempuan kemarahan orang. Akhirnya mereka orang yang akan sampai dina oleh orang. Ya, natijahnya kejayaan pada golongan yang aman, kegagalan pada golongan yang khianat. Inilah kita. Semua masyarakat, bangsa dan umat menyadari tentang betapa besarnya kesatuan dari sifat dan akhlak amanah itu dalam kehidupan mereka. Ya, kalau keluarga itu bahagia, selamat, keluarga yang kukuh, yang aman, jaga dunia sejahtera, keluarga yang aman, suaminya amanah, istrinya amanah, anak-anak pun aman. Masing-masing ada sifat tanggungjawab. Ya. Oleh kerana itu semua masyarakat dan bangsa itu berusaha untuk menyuburkan sifat amanah dalam jiwa anggota keluarganya, dalam masyarakatnya, dalam negara. Ya. Kerana amanah adalah menjadi satu yang penting yang membawa kepada kemajuan dan kemajuan bangsa dan negara. Adalah pendidikan bahawa amanah adalah asas kepada ketahanan umat Islam, asas kestabilan negara Islam, asas pada kekuasaan dan kehormatan sambil menjadi amanah itu menjadi jasad dan roh kepada keadilan. Tanpa amanah, kalau sekiranya tidak ada amanah, pemimpin yang tidak ada amanah, suami yang tidak ada amanah, ketua masyarakat yang tidak ada amanah, semua itu hanyalah tipuan sahaja. Persoalan satu yang apa? Jadi kalau pemimpin tidak ada amanah, ya, kerjaan yang mereka janji adalah kerjaan tipuan sahaja, penipu. Surat Islam kepada sifat amanah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu, wahai kalian orang yang beriman, supaya menyerahkan segala jenis bentuk amanah kepada ahli yang berhak menerima. Ya, ini dia tahu. Kerana amanahnya ada 6 ciri, tuan-tuan. Ada 6 ciri yang mesti dipatuhi oleh orang yang beriman, orang yang mengaku dirinya sebagai Islam. وَيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. Maka tunaikanlah oleh orang-orang yang diamanahkan itu akan amanah dan bertakwalah kepada Allah. Allah adalah Tuhan. Amanah adalah salah satu dari sifat golongan abrar. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Dan mereka yang menjadi amanah dan janji. Orang yang ada sifat amanah saja, yang menunaikan janji, menepati janji, itulah hebat. Jadi amanah dengan janji tak boleh bersama. Orang yang sifat amanah saja yang boleh menunaikan janji kepada Allah, Rasul, kepada seluruh orang-orang yang beriman. Sifat amanah juga merupakan salah satu unsur kesempurnaan pribadi. Kalau seorang suami mengurus rumah tangga, ya,
Kalau suaminya Islamnya, maka sempurnalah pribadinya, maka buruklah rumah tangga. Dari kepada Allah radhiyallahu anhu, riwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, berikanlah kepada aku 6 jaminan dari diri kamu. Aku mencari surga untuk kamu, kata Rasulullah. Minta orang yang beriman tolong berikan kepada Rasulullah. Aku janji dengan Nabi Muhammad, iaitu beri 6 jaminan dari kita kepada Rasulullah. Memang kita kepada Nabi. Kerana 6 ini merupakan menyempurnakan sifat amanah. Amanah ada 6 ciri keluar. Dan nama main pertama, berlaku benar manakala kamu berbicara. Kalau nak cakap, jangan bohong. Berlaku benar. Jangan tahu siapa yang cakap. Orang kafir, yang kena benar. Saudara-saudara, tengok Nabi Muhammad. Walaupun dia berjanji dengan seorang Yahudi, sekarang orang Yahudi nak berjanji kepada Nabi, dia tak berkenal waktu kenal, dia tak tertempat. Allah tunggu orang Yahudi. Apa tak Muhammad tu? Dan dia orang Yahudi tak macam-macam. Jadi orang Yahudi itu katanya, aku tahu seorang Rasul tidak boleh janji bahawa Muhammad benar menepati janji, cakapnya benar, janji benar. Oleh Tuhan Muhammad, aku telah jual ke masyarakat. Aku berdoa dengan Tuhan kamu, aku menjadi orang Islam. Tidak jauh. Jadi kita sesuatu orang Islam amalkan ciri yang pertama. Aku janji yang pertama, yaitu berlaku benar manakala kamu bercakap, manakala kamu berbicara. Kita tak apa-apa. Cakap dengan isteri, dengan anak-anak, dengan kawan, dengan jiran, dengan orang Islam, bukan Islam. Kita tak apa-apa. Cakap benar. Ciri yang kedua, aku janji yang kedua, kepada Nabi kita ni umat Muhammad ni. Kita dah semayang hari tadi. Kita dah sebut dah la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Lahu mulku wa lahu amru wa yuhyi wa ala kulli qadir. Ajar keduanya. Tepat bila mana cara kamu berjanji. Bila berjanji kena tepat. Boleh cakap kan? Yang pertama itu cakap no. Yang kedua menepati janji. Ada berjanji dengan anu. Kalau kamu wahai anak boleh baca Quran, hafal Quran 30 junub. Sebelum Tuhan itu berbicara, ayah dan hadiahkan kamu. Semua baca. Tiba-tiba anak itu dah hafal Quran sebelum itu berbicara. Itu sunnah. Tepati lagi. Berikan saudara. Nama main saudara. Saudara. Begitu juga isteri. Wahai isteri, kalau kamu sekiranya berjanji dengan aku, kamu akan tahan perintah, aku akan layan kamu dengan istimewa. Tiba-tiba isteri itu mendapati janji, melayani suami dengan baik. Aku dengan layan dengan istimewa. Bercepat. Bercepat lagi. Yang ketiga, aku janji yang ketiga pada kamu. Tunaikanlah manakala kamu diamanahkan. Amanah jadi kemudian di masjid, jadi imam masjid, sungai amanah. Jadi bohong, sungai amanah mendidik bangsa pada anak bangsa dengan orang. Kalau lagi tergabung, bertanggungjawab. Tolong didik orang kampung dengan Islam. Sungai amanah tu. Apabila dia mana
pusat. Jangan. Jangan nanti kita berkata untuk jadi orang. Ini ada mana-mana. Dia tetap kejadian ayat. Diamanahkan jaga rumahnya. Jaga rumahnya. Bertanggungjawab. Yang keempat, aku jadi jaminan yang keempat untuk mereka kita masuk surga, yaitu pejam selamatkan kamu dari yang ditegur oleh syaitan. Selamat datang ya Allah. Allahumma dan mana yang kata-kata yang harap kita mungkin dalam ini kita boleh mana yang berjaya. Allah, tak zaman kehidup. Hari ini nak jaga ni. Ada kepada Allah, polisi, kata, orang Muhammad tadi. Pejam mata. Bila pejam mata, tengah masuk kerja, lalu jangan baik. Mana-mana ada mikir. Tapi inilah bentuknya. Aku janji mikirnya Rasul untuk Rasul menjamin mikir masuk surga. Pejam dalam mata kamu jangan tegur. Kali Arab boleh kerja tak boleh sama seperti ini sebuah apa saudara-saudara kami masih ya merupakan amanah Allah bagaimana hijau tidak menampak supaya itu pun yang kerja saya benar mana boleh hijau kamu tak boleh. Kemudian amanah dalam jadi mati, amanah dalam jadi kerjaan, dia dimanfaatkan, dia tanggung jawab, bekerja dengan tekun, dengan komponen, dengan itu, apa? Kemudian amanah dengan mati yang terjadi, pejamkan mati kamu dari yang itu. Yang kelima, aku janji yang kelima, jaminan Allah. Yang kamu akan masuk surga, yaitu peliharalah paras kamu. Jangan melakukan zina. Ini yang kami minta dengan soal. Dari kamu dengan soal. Jika pertama itu. Itu. Layak tapi video dengan boleh. Jangan mudah main belakang. Lupa dengan. Satu faham tak? Kalau nak kahwin tu itu saudara yang betul. Minta isteri yang pertama. Jangan takut. Apa mesti nak menarik paras katakan. Kalau perempuan dia punya super powernya. Ajar minum kencing awal. Habis 9 hari. Sudah ada super powernya lebih. Kalau tak cukup. Nak duit, jadi kena main orang ujung. Pasal nak menarik para sesuatu. Lepas, peliharalah para kamu dari lagi yang melakukan sesuatu zina. Itu aku janji dengan Allah yang sering. Satu kita jaga para, maknanya, tutur aku janji dengan Allah. Tempat yang nak ada. Faham? Saya faham ini. Yang keenam, aku janji yang keenam. Tahanlah tangan kamu dari melakukan kesalahan. Tahan tangan kamu dari berbuat zalim, berbuat dosa. Umpamanya, jangan gunakan sebarang tangan inilah, tangan inilah menentukan kerajaan 20 April tunangan negara. Tangan inilah yang akan mengundi menentukan siapa suatu yang bakal menjadi Perdana Menteri Kabinet. Dalam ini parlimen sudah buat sudah. Nanti bukan lagi ahli parlimen, bukan. Kami Abu Kadir bukan lagi ahli Jauh Negeri Pulau Pulau Pulau
tidak ada ahli parlimen, tidak ada ahli Dewan Negeri. Parlimen 222 telah dikosongkan. Pindah kursi Dewan Negeri Perak 50 paket. Oh kaya tu, tak tahu. 50 berapa? 56 kosong. Parlimen kosong, Dewan Negeri kosong. 20 April ini bangunan nyanyi dan jalur-jalur. Di Februari tempoh berkembang 15 hari. 5 Mei kalau ada pertandingan baru ada pemilihan. Ya, calon parlimen, calon Dewan Negeri. Jadi aku jadi generator yang menang tak ada takkan kamu daripada memilih pemimpin yang zalim, kerjaan yang zalim. Apa yang zalim? Meletakkan satu perkara tidak kena pada penjara. Ya? Kalau mencuri, ikut Quran. Dengan pasal ayat 38 surah Al-Maidah. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu 'azizun hakim. Orang yang lelaki mencuri berpaling hukumnya potong tangan. Bila mencuri cukup syaratnya potong tangan Allah kepada kerajaan yang memetok, kerajaan yang dipilih oleh rakyat tadi. Selama 15 hari lepas ada kerajaan ini dimaksanakan hukum bunuh diri. Ada tak? Saya nak tanya ada tak? Tak ada. Tak ada balik ke? Jadi beginilah, tak ada betul syaratnya sebab mana? Kerana rakyat yang tak mana? Rakyat yang tak mana? Kerana salah pilih. Pilih kerajaan yang menentang hukum Allah. Maka saya itu, saya gunakan bahasa orang paling sahabat saya. Ada orang Johor ni, ada. Orang Tabligh ada orang Johor ada. Mana nak diganti? Apa dia? Okey. Bagi kami mana? Mana ada? Ha? Boleh ke tak? Kalau ada diganti, orang Johor. Sebab saya nama Johor ni. Ini aku pernah orang Johor ni. Mak tahu nama Johor. Wah, oleh Allah dan senang sekali. Dia ngajuk kami lebih-lebih, masih ngajuk di Johor. Saya dapat dapat mengajuk. Kalau begini dia. Ada dia orang. Tapi tak ada. Jadi anda itu merupakan ujian Allah. Sabar Allah. Itulah sebenarnya kabar kepada Allah. Untuk memberi faham kawan Johor akan politik Islam. Alhamdulillah hari 37 Johor pas akan bertanding. Takbir. Tak kuat. 37 seluruh dunia mati Islam, kerana Islam akan bertanding. Boleh tak? Banyak kenangan mereka bertanding. Alhamdulillah 4 tahun takdir Alhamdulillah dunia boleh handal lagi. Handal ke laut jadi pulau, handal ke lembah jadi bukit. Parah dulu. Dengan handal bersipu, kalau handal bersipu jadi apa? Jadi kalah. Boleh faham? Boleh. Jadi orang yang kita lihat 6 sifat yang disebutkan tadi akan menelanjangkannya dari semua sifat-sifat muliaan dan memasukkannya orang itu dalam golongan orang munafik. Kalau tak ada 6 sifat ini,
bukan orang mukmin lagi. Dia orang munafik. Bila cakap, bohong. Manakala berjanji, mungkir janji. Bila dia di mana, dia pihak mana, khianat. Mata gunakan untuk maksiat. Tengok baju rusak. Hari ini pemimpin. Allah buat ilmu baju rusak saja. Takkan kegunaan ini. Macam kuda di muka. Melakukan selesai di muka. Allah maaf. Kegunaan ini rumah di 80. Melakukan selesai dengan perbuatan di muka. Macam kuda. Atau betul pokok. Nak benar-benar dia buat benda lain. Betul tak? Allah menampunkan benda lain. Kemudian itu ulama waris Nabi. Dia berjuang untuk menegakkan syariat Islam. Undang-undang Islam. Tiba-tiba dia menunjuk. Korban berada di kemudian ini 4 bulan sekali di Mekah, umrah. Kadang-kadang 2 bulan sekali umrah. Mereka tutup. Di hari Mekah itu katanya, macam kuda, sebagai diresik dengan perempuan Arab tadi. Ulama, kacau. Apa weh? Buat benda lain weh. Boleh kebalik. Cuba baca hadis kita Muhammad Badri Muhammad Al-Fatih. An-nas majadunna majanan faqariya. Semua manusia masuk mengaji dengan wujud. Siapa tahu mereka di dalam mereka yang mencikan ulama Farisna. Ulama Rabbani, ulama yang nak buat Islam benci sebesar kali. Sebesar darah dia mencikan ulama. Sudah layak untuk masuk neraka. Orang siapa bencikan ulama, jangan kau kata Islam, maknanya bencikan Nabi Muhammad. Orang siapa bencikan Ahmad, bencikan Allah Ta'ala. Kalau siapa bencikan Allah, masuk. Jangan, jaga. Tapi kita masukkan pada dalam al-Quran. Terus. Macam Badreng, macam Quran. Pada tentang ini. Kita faham. Saudara-saudara, baik. Kesalahan dan kekurangan dalam melaksanakan amanah ada maksudnya. Ya alladzina amanu la takhudhullaha wa rasulahu wa takhudhu amanatikum wa antum ta'lamun. Surah Al-Anfal ayat 20. Wahai sekalian orang yang beriman, janganlah kamu menanti amanah Allah dan Rasul, dan janganlah kamu menanti amanah-amanah kamu sedangkan kamu mengetahui salah. Ya, antara amanah sisi tentuan jangan memburukkan, jangan benci ulama. Orang siapa benci ulama sebarang cara, maknanya benci Rasul. Orang siapa benci Rasul, benci Allah. Orang siapa benci Allah, tempatnya betul, tempatnya dalam neraka. Kalau itu pun tak faham kacau. Jaga. Amanah adalah bidang. Amanah ni ada amanah bagi pemerintah kerajaan. Yang pertama amanah yang ditanggungjawabkan pada kerajaan ialah bidang hukum. Kerajaan ini jaga hukum. Hukum hudud masuk kerajaan. Hukum hudud biar takdir. Maknanya tanggungjawab pemerintah ini ialah untuk menjaga agama Islam, menjaga akal, menjaga nyawa, menjaga maruah, menjaga keturunan, nasab. Itu nak jaga itu. Kalau pemerintah tak jaga kok, rakyatnya berada dalam perkara ini. Ya, tak boleh nanti sebagai kerajaan lagi. Ini tanggungjawab pemerintah. Tanggungjawab pemerintah ialah menjaga hukum Allah. Inna Allah
ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Surah An-Nisa ayat 58. Kemudian Allah menyuruh kamu, wahai pemerintah, supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerima. Imam Muslim mengatakan dari Abu Dzar Al-Ghafiri. Abu Dzar Al-Ghafiri. Abu Dzar ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang awal masuk Islam. Dia ini orang nombor 5 masuk Islam. Abu Dzar Al-Ghafiri. Orang nombor berapa? Nombor 5. Nombor 5. Untuk kata 5. Opera kata 5. Nombor 5. Imam Muslim mengatakan dari Abu Dzar Al-Ghafiri radhiyallahu anhu, aku, yaitu Abu Dzar, bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, engkau melantik aku sebagai wakil pemerintah. Wakil pemerintah, wakil rakyat, wakil parlimen, wakil gubernur, itu wakil pemerintah, ya? Juga kamu wakil pemerintah, kita tak? Juga kamu penghulu wakil pemerintah. JKK, orang itu. Dia tahu tak? Dia bersama itu orang baik mereka. Itu wakil pemerintah, betul. Dia cikgu wakil pemerintah mendidik anak bandar. Uji masjid, masjid wakil pemerintah, wakil sultan untuk pastikan jemaah bagi karya. Masjid sini. Menunaikan solat jemaah. Pemerintah kerja dengan Islam. Itu juga menguji masjid dengan jalan bagai. Boleh tak? Kalau sudah wakil rakyat, lagi masuk wilayahnya. Masih mempunyai daripada telur ayam, pakai ayam, juga itu tahu. Juga tak pakai ayam. Dekat mana? Kepada berkali mana? Pakai ayam. Antara lama tersari ada satu bar yang pakai ayam. Dulu ada kedai itu, sekarang tak ada. Masa itu saya beli ikan terong. Kupang sekor tu, sama ada beli. Pakai ayam. Orangnya 10 kilo. Berdiri itu kupang. Faham betul? Tahun berapa itu? Tahun 50-an. Tahun 57, 56, 57. Saya beli ikan terong sekor 10 kilo. 10 sek kupang. Ini dapat kupang. Saya sampai beli ikan terong. Masih kita di jalan air lagi. Akan tambah. Terus kita belok masuk ke radio. Ya, jalan raya. Itu tidak ada. Hubungan pakai tali air, pakai sungai belok. Masih itu tak ada sutra. Jabatan air ada tapi dia jalan raya dari ini. Sedih ni macam. Tahun 50-an. Allah. Dalam hari ini, masa saya tidak ada dalam hari. Hubungan jadi dengan jalan kayu, air dan kayu, jalan air. Tapi amal makmur, ikan terlalu, bila baku dalam api, padam api. Bukan main lomok ni dekat 6 kilo telur. Oh, 2 pinggan telur. Telur tu. Bukan telur. Ya Allah, tulang banyak. Pikul tadi. Kupang. Hari ini 10 kilo hati tetap banyak dia. Satu ya? Dua ada. Nama tinggi, belum mau. Masih kan kuali. Kosong. Mampu ni mewah. Lemak ni. Buat berkat zaman ni. Itulah hebat. Sebab itu tuan-tuan,
telah dimelihara oleh kerajaan yang memerintah dan yang bagi orang bercampur lancarkan ini yang bebas oleh melakukan zina tak boleh. Kerajaan kena diri rakyat supaya jauh berzina. Kerajaan kena diri rakyat supaya faham Al-Quran, faham hadis, supaya rakyat menjadi orang-orang yang faham, yang faham Islam, mengamalkan Islam. Baik. Maka Rasulullah menepuk bahu Abu Dhar. Kemudian Allah bersabda, wahai Abu Dhar, sesungguhnya engkau yang lemah dan tugas wakil sebagai wakil perintah adalah amanah Allah. Dari zaman kelak adalah hinaan dan sesalah melainkan mereka yang mengambilnya dengan maafnya dan lunak dan akhirnya wajib atasnya dalam amanah tersebut. Kalau kamu nanti sebagai wakil perintah, kamu ini memang tak kenal. Kamu berbuat dengan ada kita, kamu Nasara, kamu lemah. Ya, bila kamu nak laksanakan hukum Allah, kamu lemah, kamu tak tegas. Jadi mana boleh? Saya Rasulullah menepuk bahu Abu Dhar tak. Hanya jawatan sebagai wakil rakyat, wakil kerajaan, wakil pemerintah adalah Quran. Ya. Siapa yang tak menunaikan amanah haknya yang wajib dilaksanakan, dia diberi oleh Allah dalam terakhir wajib. Amanah dalam pemerintahan memastikan penyerahan rakyat kepada orang yang amanah dan mempunyai kekuatan iman, kekuatan ibadah, keikhlasan dan melaksanakan hukum syariatnya, mempunyai kekuatan akhlaknya yang ahli, yang profesional dan ikhlas, melaksanakan tanggungjawabnya untuk melaksanakan hukum-hukum Allah supaya hukum Allah dapat saling berjalan dengan terus dan adil. Jika rakyat mengutamakan orang yang pilihan sementara orang yang benar-benar adil di kemudiannya, maka itulah adalah satu petanda untuk diperangi oleh Allah akan menuju ke sebuah negeri. Dari jadi bin Sufyan kata, "Namaka Rasulullah berkata kepada aku, ketika aku utuskan menjadi penyusun pemerintah di Syria, wahai jadi, engkau ada hubungan kekeluargaan dengan aku yang mungkin akan terpengaruh dengan pemerintahan. Itulah yang mengimbangkan tentang ilmu selepas Rasulullah SAW bersabda, Man wala min amri muslimin syai'an fa'amar alaihi ma'ala muhabbatan fa'alaihi ma'anatullah la yakmullah minhum sarfa wala 'adalan hatta yunaqillahu jahannam." Riwayat Al-Hakim Al-Sahih. Maksudnya, siapa yang dilantik untuk menjalankan suatu urusan umat Islam dan nak urus umat Islam, sekarang ini aku beri mandat kepada rakyat. Rakyat diberi peluang memilih calon wakil-wakil rakyat, wakil-wakil Dewan Negeri, wakil rakyat parlimen untuk membentuk kerajaan pusat di Putrajaya. Memilih untuk memerintah perintah negeri. Parlimen 220 kursi. Dan Perak 50. Apa tadi? 6 kursi. Johor apa tadi? 60 kursi. Parti Islam berkali 30 kursi di Johor. Pimpinan Salihuddin Al-Aini. Maka belum. Dr. Harudin, pengarang kitab ini, Masjid Islam di Harudin, diamanahkan memimpin rakyat Islam di utara Perlis. Paling menawar? Tunggu nanti, memimpin kerajaan. Jom, jembatan. Tunggu lewat, memimpin usia tenggang. Pabrik paman, tunggu dia, memimpin mana? Kohar. Setelah memimpin mana dulu? Bapak orang beriman ini wajib lebih amanah, orang beriman.
tugas ini. Jadi sesatuan dengan untuk jalankan satu rencana Islam, nak urus, nak takbir masyarakat Islam, umat Islam di Malaysia ini. Lalu dia melantik pada tarikh 5 Mei ada apa? Ayat. Lalu dia melantik seseorang itu kerana pilih kasih, bukan kerana takwa, bukan kerana dia profesional dalam kepahaman Islam, bukan kerana dia amanah untuk menjalankan tugas kepada orang rakyat Islam, tetapi dia pilih kerana kasih. Kasih kan, kerana kroni kan. Padahal maya pun dia padahal hukum agami pun tak tahu. Bila ada seorang pelajar bertanya, baik, Perdana Menteri, Timbalan Menteri, apa hukumnya najis babi, najis apa? Kata pelajar tadi. Perdana Menteri, Timbalan Menteri tak tahu. Orang ini boleh beda orang. Betul tak betul? Dalam surah apa? Kami apa hukumnya najis babi dengan najis? Babi najis juga kategori najis. Jenis apa? Bagian apa? Tak tahu menjawab Perdana Menteri Timbalan Menteri. Sini. Hari mulai itu cerita. Perdana Menteri Timbalan Menteri juga tak tahu kan? Itulah najis muhalat jawab. Oh itu kan? Oh ya Allah. Najis muhalat jawab. Bagaimana nak jadi Perdana Menteri, nak mengurus umat Islam? Faham betul? Dosi orang menteri. Faham tu? Orang yang bilang lagi yang jodoh, malah dia jadi Perdana Menteri dari Menteri. Apa yo? Hukum naik Menteri. Faham betul? Kenapa? Sesiapa yang nanti untuk jalankan satu program Islam, lalu yang nanti orang akan diberi kasih, bukan kerana kekuatan iman, bukan kerana akidah, bukan kerana dia faham secara Islam, bukan kerana akhlak secara hukum Islam, tapi kerana diberi kasih saja, kerana dia kronikan, maka dia menerima laknat Allah. Maka Allah tidak menerima amalan rasul dan sunnahnya, sehingga dia masuk ke neraka jahanam. Masuk mana? Hadis Nabi bagi jawab, jangan mamai. Ini seorang nanti pemimpin lagi, kita nanti pemimpin. Jangan mamai. Kenapa pun mamai? Kalau ini tak ada kerjaan tadi. Kerjaan dah berubah dah. Kerjaan yang ada ini, sementara ketek, tak tahu ya. Ketek. Tinggi orang ni, tinggi orang, sudah buat dah. Sudah ada kali kita tu. Ini masih satu. Nak bawa dia sebulan tu. Tahu apa? Masih ada lagi. Hari ini pagi lawan pagi tu. Pakai terayat lawan rumah masyarakat. Faham betul? Hari ini tengok otak kecil berjihad untuk kawan kriminal. Kenapa ini? Tapi jadi Ustaz itu sebagai jenderal perang untuk kawan paling sekali kulit ayu parlimen mulai di Johor. Dr. Farudin nak kawan